Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Dr. Abu Hassan serta rakan-rakan sekalian. Jadi kami kumpulan 2 akan meneruskan pembentangan kita pada petang ini. Diharap anda semua terus bersemangat untuk sama-sama mendengar pembentangan daripada kumpulan kami. Sebelum kumpulan kami memulakan sesi pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Abdul Manan. Ahli kumpulan saya lain iaitu Chlorina Santiri Henry, Muhammad Norehan bin Rahman, Muhammad Iqbal bin Mansur serta Siti Nazalifa binti Nizam. Jadi kami telah memilih tajuk iaitu unsur teladan dalam filem Labu-Labi karya P. Ramlee. Saya berharap agar anda semua dapat memberikan tumpuan sebaiknya semasa sesi pembentangan daripada kumpulan kami. Apa bedanya? Bila putusin dia, kau balik. Oh, kau senyum ya? Kau pelikkan aku. Duit 1 sen kalau dikumpul, kalau dah banyak, boleh dibuat rumah batu, tahu? Pergilah. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Saya ini nama Haji Bakir. Saya ini orang kaya. Rumah besar. Motoka cantik. Saya ada 2 orang gajian. Saya tidak beranak. Saya, istri saya, anak saya. Cantik. Boleh masuk meminang. Tetapi siapkan saja duitnya banyak-banyak. Ya enggak? Saya ini istri Haji Bakir. Selama saya menikah dengan Haji Bakir ni, hidup saya cukup mewah. Makan cukup, pakaian cukup. Tapi duit saja yang belum pernah saya tengok. Nama saya Manisa. Saya anak Haji Bakir. Bapak saya orang kaya. Tapi, 1 sen orang dia macam roda kereta lama. Saya terpaksa bekerja sendiri. Kerana nak cari duit belanja hari-hari. Mata saya pedas. Nama saya ni Labu. Saya ni orang gaji Tuan Haji Bakir. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja. Oleh saya ada seorang kekasih di kampung ni. Sebab itulah saya tak mau minta berhenti kerja. Hai Adinda yang dikasih. Kerana Adinda kekanda makan pun tak lalu. 1 hari 1 sudu. 1 sudu. 1 sudu. 3 pinggan juga habis. Hai Adinda. Tuan-tuan jangan tengok. Hasil saya. Nama saya Labi. Saya ni drivernya Haji Bakir. Bukan driver saja, macam-macam kerja yang saya kena buat. Haji Bakir ni punya bakil. Sampai baju driver ni pun kena pakai duit saya sendiri. Kalau turut-turut hati, lama dah saya berhenti. Tapi, oleh kerana di dalam kampung yang saya tinggal tu, ada seorang gadis. Gadisnya, first mata. Tuan-tuan nak tengok gambar ini, nanti saya tunjukkan ya. Sekarang mari kita cerita pasal Haji Bakir. Haji Bakir itu memang orang kaya.
Rumah dia besar. Kereta dia pun cukup cantik. Nak tengok keretanya? Itu di ujung sana. Cantik ke kan? Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Abu Hassan dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, nama saya Clorina Santi Henry dan saya akan menyambung pembentangan rekan saya, iaitu saya akan membentangkan objektif dalam kajian kumpulan kami. Objektif dalam kajian kami terbagi kepada dua, iaitu yang pertama menghurai menjelaskan unsur teladan yang terdapat dalam filem Labu Labi karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, manakala objektif yang kedua iaitu menganalisis kekerapan teladan yang terdapat dalam filem Labu Labi karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dan menjelaskan hasil dapatan yang pertama, iaitu unsur teladan dari nilai kemanusiaan. Secara umumnya, kemanusiaan boleh diartikan sebagai nilai-nilai yang berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Manusia yang mengamalkan nilai kemanusiaan tentunya akan memberi hak kepada manusia yang lain dengan memberi sepenuh rasa persaudaraan sesama insan. Sifat kemanusiaan tidak mengira kedudukan manusia sama ada dari segi umur, pangkat, keturunan, bangsa, dan agama. Dalam kajian ini, saya akan memperincikan teladan kemanusiaan yang berkaitan dengan nilai kasih sayang, bantu-membantu, dan sopan santun. Baiklah, kita akan beralih kepada slide yang seterusnya. Baiklah, dalam konteks kasih sayang merupakan antara nilai yang terdapat dalam 32 nilai KBSM pendidikan moral yang didefinisikan sebagai kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Penekanan budaya penyayang adalah sangat penting kerana perasaan sayang sesama manusia akan melahirkan suasana yang harmoni. Melalui kajian daripada filem P. Ramlee, teladan ini dapat dilihat melalui watak Haji Bakil. Dalam hal ini, Haji Bakil merupakan seorang usahawan yang kaya raya, tapi dia selalu bersikap kedekut terhadap semua orang termasuk keluarganya sendiri. Namun, kasih sayang Haji Bakil terhadap anaknya sangat mendalam. Kita dapat lihat kasih sayang Haji Bakil melalui peristiwa anaknya mengatakan bahwa dia masih lagi kekurangan mesin jahit di kedainya, dan kemudian anaknya meminta agar ayahnya Haji Bakil untuk menambahkan 3 lagi mesin jahit di kedainya yang mana memakan kos sebanyak 500 ringgit Malaysia. Walaupun Haji Bakil terkejut dengan kos perbelanjaan untuk menambah 3 lagi mesin jahit itu, namun selepas dia sedar diri, dia tetap menunaikan permintaan anaknya itu. Oke, baiklah, kita beralih kepada isi yang ketiga, yaitu teladan nilai kemanusiaan, sopan santun. Kesantunan bahasa secara umum merujuk kepada penggunaan bahasa baik, sopan, beradab, memancarkan nilai mulia, dan menunjukkan penghormatan kepada individu yang menjadi teman bicara. Budaya sopan santun atau pegangan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat kini semakin pudar dan membimbangkan. Kesantunan bahasa menjadi salah satu ciri penting bangsa yang bertamadun. Dalam filem P. Ramlee, beliau mengekspresikan teladan nilai kemanusiaan sopan santun melalui watak Haji Bakil yang sering mengungkapkan dan menggunakan kata-kata yang kurang sopan, perkataan yang kotor, mencarut, dan ayat-ayat maki hamun yang ditujukan kepada 2 orang gajinya, yaitu Labu dan Labi. Dalam konteks ini, Haji Bakil sepatutnya berbincang baik-baik dengan orang gajinya, yaitu Labu Labi, jika mereka melakukan kesilapan agar teguran yang disampaikan dapat diterima dengan baik serta meninggalkan kesan yang baik kepada kedua orang gajinya itu. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih.
Seterusnya, teladan kemanusiaan tolong-menolong. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup bersendirian kerana hidup bermasyarakat sudah menjadi fitrah semua jadi manusia. Masyarakat mestilah mendukung nilai saling bantu-membantu. Hal ini demikian kerana nilai kerjasama ini dapat menyatupadukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Melalui kajian yang telah dibuat daripada filem Labu Labi karya P. Ramlee, teladan ini dapat dilihat daripada watak Labi. Dalam konteks ini, Labi telah membantu Haji Bakil untuk menyembuhkan anaknya, iaitu Manisa yang telah disihir oleh Labu atas sebab Haji Bakil menolak hantaran tunang daripada Labu. Disebabkan Haji Bakil telah menolak hantaran Labu, membuatkan Labu naik marah. Kemudian Labu pergi menemui dukun untuk mengilmukan Manisa dengan mengasap dan menggunakan gambar Manisa yang mana mengakibatkan Manisa pengsan dan tidak sedar untuk beberapa hari. Walaupun Haji Bakil selalu mengungkapkan kata-kata yang kesat kepada Labi, tetapi Labi tidak menghiraukan apa yang sudah berlaku. Malah dia berhasrat untuk membantu Haji Bakil untuk menyembuhkan anaknya yang sedang terbaring tidak sedarkan diri akibat perbuatan daripada Labu. Saya Muhammad Norehan bin Rahman, bernombor kad matrik di 201910899093 akan meneruskan perbentangan pada hari ini. Jadi saya akan membentangkan tentang dapatan teladan dari segi kepribadian. Kita pergi ke dapatan kajian, kita kenali terlebih dahulu apakah itu kepribadian. Jadi kepribadian ini adalah khasiat seseorang yang sudah sebati dengan dirinya dan akan membentuk wataknya. Ini juga dapat ditafsirkan sebagai personality seseorang yang akan membentuk atau mencorak perbuatan dan tindak tanduk seseorang itu. Kalau daripada segi sudut pandangan Islam, menurut Imam Al-Ghazali, kepribadian adalah keadaan jiwa yang mantap yang daripadanya lahir perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu. Ini bermaksud kepribadian itu akan membentuk secara automatiknya atau secara semula jadinya perbuatan yang akan mencerminkan watak sebenarnya. Jadi melalui kepribadian ini kita dapat lihat ia juga diterapkan dalam filem Labu Labi ini melalui watak-watak di dalamnya. Baik, terdapat 3 kepribadian yang dapat dijadikan teladan oleh penonton daripada filem Labu Labi ini. Yang pertama adalah bertanggungjawab, yang kedua adalah bersyukur, dan yang ketiga adalah amanah. Yang pertama, teladan dari segi kepribadian yang bertanggungjawab. Kepribadian yang bertanggungjawab ini dapat dilihat melalui watak Haji Bakil. Watak Haji Bakil ini sebenarnya merupakan watak yang kedekut apabila perkara tersebut berkaitan dengan duit. Namun, kepribadian bertanggungjawab Haji Bakil dapat dilihat melalui 2 babak. Yang pertama, ketika Manisa iaitu anaknya meminta duit untuk membeli mesin jahit yang baru. Dan yang kedua, ketika Manisa jatuh sakit terkena sihir si Labu. Jadi kita dapat lihat di babak pertama apabila Haji Bakil berkata, "Manisa, kau janganlah bermasam muka. Nanti besok bapak bagi kau RM500. Tapi ingat, setahun kau tak boleh minta apa-apa dari bapak." Manisa pun menjawab, "Baiklah bapak." Manisa janji. Jadi di babak ini kita dapat lihat Haji Bakil berasa bertanggungjawab untuk memenuhi permintaan anaknya, walaupun Manisa meminta RM500 daripada Haji Bakil, iaitu yang seorang yang kedekut. Di babak kedua pula kita dapat lihat Haji Bakil berkata dengan dukun, "Dukun, boleh dukun ubati anak saya?" Dukun pun menggelengkan kepala. Di babak ini kita dapat lihat Haji Bakil meminta perkhidmatan dukun untuk mengubati Manisa kerana Haji Bakil sebagai seorang bapa berasa bertanggungjawab untuk memastikan kesihatan anaknya pulih seperti sedia kala. Jadi kita dapat katakan ini merupakan teladan untuk penonton kerana tidak kiralah sifat seseorang itu apabila keluarga
keluarganya memerlukan bantuan atau pertolongan, kita bertanggungjawab untuk membantu keluarga kita yang berada di dalam keadaan kesusahan. Seterusnya, teladan dari segi kepribadian yang bersyukur. Kepribadian yang bersyukur ini dapat dilihat melalui watak labi. Watak labi ini merupakan watak pemandu peribadi kepada Haji Bakil. Jadi watak labi ini dikatakan bersyukur ketika babak dia ingin tidur bersama rakannya Labu di serambi rumah Haji Bakil. Jadi kita dapat lihat di babak 3. Labu berkata, apalah nak jadi dengan kita ni? Dah bertahun-tahun pun asyik tidur dekat serambi aja. Labi pun berkata, kita ni orang gaji Labu, di mana suruh tidur, tidurlah kita. Nasib baik dibagi tidur kat serambi. Kalau dia suruh tidur kat bumbung, jadi monyet kita. Jadi di sini kita dapat lihat kepribadian Labi yang bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Penggunaan kata nasib baik yang diikuti dengan perkataan kalau menunjukkan Labi bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan menjangkakan perkara yang lebih teruk jika tidak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi di sini kita dapat jadikan teladan kepada penonton untuk sering bersyukur dengan apa yang kita ada, dan kita tidak tahu nasib kita apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Yang terakhir, teladan dari segi kepribadian yang amanah. Jadi kepribadian yang amanah ini telah ditunjukkan oleh watak Labu dan Labi. Labu merupakan tukang masak di rumah Haji Bakil, manakala Labi pula, seperti mana yang kita tahu, merupakan pemandu peribadi kepada Haji Bakil. Jadi terdapat sebuah babak di mana kepribadian yang amanah ini ditunjukkan oleh Labu dan Labi. Babak tersebut adalah di serambi ketika Labu dan Labi berangan dan membuat bising, menyebabkan Haji Bakil marah terhadap mereka berdua. Jadi Haji Bakil terus memberikan arahan kepada Labu dan Labi selepas memarahi mereka. Seperti mana yang kita dapat lihat di babak 4 ketika Haji Bakil berkata, ini kali kalau kau bising-bising lagi, aku siram kau dengan air. Labi, esok kau bangun pagi, kau cuci kereta. Labu, esok pukul 6 kau pergi cari kayu api. Aku mau mandi. Mengerti? Labu dan Labi pun menjawab, "Aye, sir." Jadi Labu dan Labi menerima arahan tersebut dan terus membuatnya pada keesokan paginya. Ini menunjukkan Labu dan Labi menjalankan amanah yang diberikan oleh Haji Bakil dengan membuat kerja masing-masing. Walaupun sering dimarahi oleh Haji Bakil, Labu dan Labi tidak pernah mengabaikan amanah yang diberikan. Ini dapat dijadikan teladan oleh penonton kerana tidak kiralah bagaimana situasi seseorang, amanah yang diberikan harus digalas dan dilakukan. Kerana sekiranya amanah tersebut tidak ditepati, maka hidup kita hanya dipenuhi dengan penipuan semata-mata. Baik, itu sahaja daripada saya. Saya teruskan pembentangan ini dengan rakan saya seterusnya. Saya Muhammad Iqbal bin Mansur, pemegang kad metrik di 2019-108-9078. Saya akan menyambung pembentangan ahli kumpulan saya bagi dapatan yang ketiga, iaitu unsur keteladanan dari segi kerohanian dalam filem arahan Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Kerohanian merupakan hal bersangkutan dengan kesucian rohani yang amat ditekankan dalam perspektif agama. Terdapat beberapa babak-babak yang cuba kami kemukakan berjaya memberi teladan kerohanian kepada umum. 3 teladan kerohanian yang termuat dalam filem Labu dan Labi, iaitu yang pertama, teladan kerohanian dalam kepercayaan kepada dukun atau tahyul. Yang kedua, teladan kerohanian dalam kepercayaan kepada Allah. Dan yang ketiga, teladan kerohanian dalam hidup yang suka berfoya-foya. Bagi keteladanan kerohanian yang pertama, iaitu kepercayaan kepada dukun,
dan perkara tahyul dapat dilihat melalui watak labu yang dilakonkan oleh Allahyarham Muhammad Zain. Dalam hal ini, labu telah menghantar undangan meminang kepada anak Haji Bakhil iaitu Manisah, namun pinangannya ditolak mentah-mentah oleh Haji Bakhil. Melalui situasi ini, labu berpakat dengan pembantunya untuk menggunakan jalan lain bagi mendapatkan Manisah iaitu melalui bantuan dukun. Perbuatan ini dipaparkan pada durasi filem iaitu pada 1 jam 15 minit. Berdasarkan contoh babak ini jelas diperlihatkan norma masyarakat kita yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan iaitu bukan dengan landasan agama tetapi melalui perkara-perkara syirik yang bertentangan dengan agama. Seterusnya bakal memberi satu efek terhadap kerohanian dalam diri. Seterusnya bagi teladan kerohanian yang kedua iaitu kepercayaan kepada Allah. Diperlihatkan melalui watak mak encik. Dalam babak ini watak mak encik melaungkan nama Allah apabila ia terkejut melihat anaknya Manisah yang dilihat pengsan dengan tiba-tiba di meja makan. Mak encik menyangkakan bahawa anaknya itu telah mati, namun bukan. Babak ini berlaku pada minit ke 1 jam 17 minit 2 saat. Melalui babak ini diperlihatkan bahawa kepercayaan masyarakat Melayu yang kuat apabila dilanda musibah dan sebagainya, mereka cuba untuk menyebut nama Allah iaitu mengingat kepada Tuhan ketika ditimpa musibah. Bagi teladan kerohanian yang ketiga iaitu yang terakhir adalah gaya hidup yang suka berfoya-foya, termuat dengan kemas melalui watak labu dan labi yang berlatarkan tempat di kelab malam. Babak ini bermula dari mimpi labu dan labi sudah berjaya apabila labu menjadi seorang doktor dan labi menjadi seorang magistrat. Mereka memesan minuman keras tetapi dengan bahasa kiasan sambil menceritakan kejayaan mereka masing-masing. Seterusnya mereka menyaksikan persembahan nyanyian dan peragaan pakaian. Babak ini berlaku pada durasi minit ke-29 35 saat. Hal ini memberikan teladan rohani yang kuat dengan memperlihatkan norma masyarakat yang suka berfoya-foya jika diberikan kesenangan kepada mereka. Hal ini mampu memberikan teladan kepada masyarakat supaya menghindari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri daripada agama serta merencatkan kerohanian diri dan memberi efek buruk terhadap diri, masyarakat dan agama. Sekian sahaja daripada saya dan saya serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Nama saya Siti Nazalifah binti Nizam, pemegang kad metrik yang bernombor di 2091087553 daripada kumpulan 2. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Unsur Teladan yang terkandung dalam filem Labu Labi karya P. Ramlee. Saya akan membentangkan dapatan kajian subtopik 4 iaitu unsur teladan dari segi kemasyarakatan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, teladan membawa maksud sesuatu perkara atau perbuatan baik yang patut dicontohi manakala perbuatan buruk perlu dijadikan sempadan. Perkataan teladan bersinonim dengan perkataan pengajaran, panduan, contoh, peringatan, didaktik, dan iktibar. Unsur teladan dari segi nilai kemasyarakatan merujuk kepada nilai pengajaran yang terkandung dalam sesebuah filem berdasarkan naluri kemasyarakatan yang terbina dari diri pengarang sehingga menggerakkan penceritaan yang memiliki elemen kemasyarakatan. Kemasyarakatan merujuk kepada keadaan sesebuah masyarakat. Unsur teladan dari segi kemasyarakatan yang diselitkan dalam filem Labu Labi karya P. Ramlee dilihat lebih ideal dan menepati kehendak peredaran massa yang berubah
serta dianggap masih relevan sepanjang zaman. Hal ini kerana hidup secara bermasyarakat adalah salah satu keperluan dalam diri manusia yang bersifat fitrah. Berdasarkan analisis dapatan kajian yang telah dijalankan, terdapat 3 unsur teladan dari segi nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam filem Labu-Labi karya P. Ramlee. Antaranya ialah teladan masyarakat yang bersikap kedekut. Yang kedua ialah teladan golongan atasan yang menindas golongan bawahan, dan yang ketiga ialah teladan masyarakat yang mementingkan kekayaan. Seterusnya kita beralih kepada unsur teladan yang pertama, iaitu teladan masyarakat yang bersikap kedekut. Secara umumnya, sikap kedekut membawa maksud tidak mudah mengeluarkan wang atau harta benda yang dimiliki. Dalam hal ini, sikap kedekut bertentangan dengan sikap murah hati. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kedekut merujuk kepada seseorang yang sangat berkira-kira dalam membelanjakan wang atau harta. P. Ramlee telah mengangkat tema sikap kedekut dalam kalangan masyarakat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai nilai pengajaran kepada para penonton agar tidak mencontohi kelakuan yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, P. Ramlee memperlihatkan masyarakat yang bersikap kedekut melalui watak Haji Bakhil yang sangat kaya namun berkira dalam membelanjakan hartanya kepada orang lain termasuklah keluarganya sendiri. Situasi ini dapat dibuktikan melalui peristiwa dalam filem Labu-Labi pada minit kedua yang mana anak perempuan Haji Bakhil iaitu Manisa terpaksa bekerja keras demi mendapatkan uang sakunya sendiri dengan mengusahakan kedai jahit miliknya akibat sikap kedekut ayahnya sendiri. Di sebalik filem Labu-Labi karya P. Ramlee, beliau sebenarnya mengkritik golongan orang kaya yang bersikap tangkai jering di mana tidak berkongsi rezeki dengan golongan yang lebih memerlukan. Hal ini kerana dalam rezeki kita pasti terselit rezeki orang lain. Filem ini berhasil membuka mata para penonton tentang kepentingan membantu orang yang lebih memerlukan sekaligus memberikan kesedaran kepada masyarakat pada masa kini bahawa di luar sana masih ramai lagi individu yang kurang bernasib baik. Justru itu, melalui filem Labu-Labi karya P. Ramlee, sebagai masyarakat yang bertamadun, kita haruslah menghindari diri daripada sikap yang bercanggah dengan norma masyarakat. Unsur teladan dari segi nilai kemasyarakatan yang kedua ialah teladan golongan atasan yang menindas golongan bawahan. Kelas sosial merujuk kepada proses membezakan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara berperingkat sehingga wujudnya lapisan atau kelas sosial bertaraf tinggi, sederhana dan rendah. Terdapat 5 kelas sosial, iaitu golongan atasan, golongan pertengahan atasan, golongan pertengahan bawahan, kelas pekerja dan golongan bawahan. P. Ramlee telah memaparkan unsur teladan yang berkaitan dengan isu penindasan golongan atasan terhadap golongan bawahan. Situasi ini dapat dijelaskan melalui kelas sosial di antara watak Haji Bakhil dengan watak Labu dan Labi yang mana jelas menunjukkan perbezaan kelas sosial yang amat ketara. Haji Bakhil tergolong dalam golongan atasan yang mana golongan atasan terdiri daripada ahli-ahli korporat dan usahawan. Manakala Labu dan Labi merupakan golongan bawahan yang mempunyai kelulusan amat rendah dan tidak pernah melalui pendidikan secara formal. Haji Bakhil tidak menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada pekerja-pekerjanya. Situasi ini dapat dilihat pada minit ke-26 yang mana Labu dan Labi tidur di serambi rumah kerana majikan mereka tidak menyediakan bilik tidur untuk mereka. Di sebalik filem Labu-Labi karya P. Ramlee, beliau menyelitkan kritikan terhadap golongan atasan yang menindas golongan bawahan hanya kerana perbezaan status sosial. Golongan atasan perlu menyantuni golongan bawahan dengan memberikan layanan baik agar wujudnya masyarakat yang saling hormat menghormati, bertolak ansur dan sentiasa bersatu padu dalam mengekalkan kesejahteraan sejagat.
Unsur teladan dari segi nilai kemasyarakatan yang ketiga ialah teladan masyarakat yang mementingkan kekayaan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kekayaan merujuk kepada segala harta benda termasuk wang ringgit yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu pihak. Dalam hal ini, sekiranya seseorang individu tidak dapat mengawal diri daripada taksub dengan nikmat kekayaan, maka individu tersebut akan lupa diri dan terus hanyut di bawah arus kemewahan sehingga menyebabkan kelalaian. P. Ramlee telah menonjolkan unsur teladan yang berkaitan dengan masyarakat yang taksub dengan kekayaan yang dimiliki. Hal ini kerana sikap mementingkan kekayaan sering berlaku dalam masyarakat sejagat. P. Ramlee telah mengangkat tema mementingkan kekayaan dalam filem Labu-Labi agar para penonton dapat melihat secara jelas kesan buruk sekiranya seseorang individu mementingkan kekayaan. Situasi ini dapat dibuktikan melalui peristiwa dalam filem Labu-Labi pada minit pertama yang mana Haji Bakhil menyatakan bahawa hanya lelaki yang berduit dan berharta sahaja diterima untuk meminang anaknya Manisa. Di sebalik filem Labu-Labi karya P. Ramlee, beliau mengkritik masyarakat yang taksub dengan kekayaan sehingga sanggup melakukan perkara yang melanggar norma masyarakat sejagat. P. Ramlee menyeru kepada masyarakat agar bersikap sederhana dalam kehidupan bagi membentuk masyarakat yang rendah diri, berfikiran terbuka dan berdaya saing. Saya Muhammad Syarul Nizam bin Abdul Manan. Saya akan meneruskan lagi sesi pembentangan kita pada petang ini dan saya berharap agar anda semua dapat memberikan tumpuan sebaiknya. Jadi saya akan meneruskan lagi dengan membentangkan hasil dapatan bagi objektif kedua kami. Okey, mengikut dalam rajah ni kita dapat lihat bahawa peratusan teladan yang terdapat dalam filem Labu-Labi mengikut pembahagian 5 subtopik, iaitu kemanusiaan, kepribadian, kerohanian dan kemasyarakatan. Okey, berdasarkan rajah yang saya paparkan ni, yang anda dapat lihat di skrin ni, jelas menunjukkan bahawa unsur teladan dari segi nilai kemasyarakatan merupakan unsur teladan yang paling dominan diaplikasi oleh P. Ramlee dalam filem yang bertajuk Labu-Labi ni, di mana ia mencapai sebanyak 31%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa P. Ramlee ingin menekankan nilai kemasyarakatan tu dalam filemnya, kerana unsur teladan ni sebenarnya sangat intim dengan sesebuah karya kreatif. Okey, masyarakat adalah, sebagai kita tahu, masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu kan. So, bermasyarakat pula merupakan kesatuan dan kesepaduan sesebuah masyarakat yang menggabungkan diri untuk hidup bersama dalam sesebuah unit sosial. Jadi, nilai kemasyarakatan ni sangat dititik beratkan oleh P. Ramlee supaya aspek masyarakat dan bermasyarakat tu sentiasa dipupuk oleh masyarakat yang menonton filemnya pada ketika itu sampai ke hari ini. Okey, bagi teladan nilai kemanusiaan pula merupakan kedua tertinggilah selepas kemasyarakatan jika kita dapat lihat data yang saya paparkan ni. Ia sama je dengan teladan kerohanian dan teladan nilai kepribadian, iaitu berkongsi data yang sama. Jadi, saya akan terangkan terlebih dahulu berkaitan dengan teladan nilai kemanusiaan. Okey, kemanusiaan ni boleh diertikan sebagai nilai-nilai yang tegak, iaitu berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi dan kemuliaan manusia. Manusia ni pula banyak mengamalkan nilai kemanusiaan. Of course lah kan. Tentunya akan memberi hak kepada manusia yang lain dengan memberi sepenuh rasa persaudaraan sesama insan. Sifat kemanusiaan tidak akan mengira kedudukan manusia sama ada dari segi umur, pangkat, keturunan, bangsa dan agama. Mengaplikasi teladan nilai kemanusiaan ni adalah disebabkan beliau ingin menegakkan beberapa nilai lah, seperti kasih sayang, nilai tolong-menolong dan nilai kesopanan dalam setiap tindakan masyarakat pada ketika itu agar masyarakat sentiasa hidup dalam suasana harmoni tanpa wujud perselisihan faham antara masyarakat. Jadi apabila P. Ramlee menerapkan nilai kemanusiaan tersebut, dia berharap agar masyarakat ketika itu tidak
wujudnya perbalahan atau suasana yang tidak harmoni. Dia ingin memupuk suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat tu, supaya masyarakat sentiasa berkasih sayang lah. Macam tu. Bagi nilai unsur teladan kepribadian pula, pelbagai kepribadian yang ditunjukkan dalam filem Labu-Labi ni seperti amanah, bertanggungjawab dan kesyukuran. Okey, melalui kepribadian ini juga kita dapat mengambilnya sebagai teladan lah dalam kehidupan kita. Walaupun filem Labu-Labi ni berunsurkan jenaka, namun ia masih menyelitkan maksud tersirat untuk dijadikan sebagai teladan lah kepada penontonnya. Sebab tu kalau kita dapat lihat filem P.Ramlee ni, semua filem lah, tak semestinya Labu-Labi, jika kita tengok filem P.Ramlee ni, dia boleh, maksudnya macam, walaupun filem ni dah 20 tahun ataupun 40-50 tahun lepas, tapi dia masih boleh masih macam kena dengan situasi yang berlaku ketika zaman kita ni lah. Maksudnya pada era globalisasi ni, maksudnya benda tu masih dapat bagi kesan yang mendalam kepada kita. Okay, macam dalam filem Labu-Labi ni pula, macam contohnya, walaupun Labu dengan Labi ni sering dimarahi oleh Haji Bakhil, tapi mereka sentiasalah menurut arahan yang diberikan, kerana bagi mereka pekerjaan tu sesuatu amanah. Jadi bila dia dah bekerja dengan Haji Bakhil, jadi dia kena ikut segala apa yang disuruh oleh Haji Bakhil. Dan ini merupakan contoh teladan yang haruslah dicontohi supaya ia membentuk kepribadian kita berdasarkan nilai-nilai yang positif ni. Jadi kita haruslah adanya sifat amanah, sifat kepribadian yang sentiasa berpegang kepada suatu amanah, tanggungjawab tu, supaya ianya boleh memberi kesan yang baiklah kepada kita. Okey, bagi kerohanian pula, filem unsur nasihat rohani dalam filem Labu-Labi ni masih ada, tapi Tan Sri P.Ramlee mengetengahkan beberapa nilai kerohanian lah dalam filem Labu-Labi ni, seperti kepercayaan kepada dukun, kepercayaan kepada Allah dan hidup seorang manusia yang suka berfoya-foya. Okay, beliau ingin memperlihatkan lah, beliau menunjukkan situasi-situasi sebegini supaya ingin memperlihatkan kepada masyarakat pada ketika ini bahawa masyarakat perlu mempertimbangkan setiap tingkah laku agar tidak membinasakan diri sendirilah. So disebabkan itulah dia tunjukkan, kalau anda pernah lihat filem-filem ni, dia tunjukkan babaknya dalam kelab seorang manusia apabila dia contohnya macam situasi yang dia suka berfoya-foya. Apabila seseorang tu suka berfoya-foya, apa kesan daripada tu? Mesti dia akan jadi kesan buruk. So maksudnya bila melakukan sesuatu perkara yang sia-sia, ianya ataupun membelakangilah pencipta kita, ianya akan menyebabkan kesan yang buruk kepada diri kita sendiri sebenarnya. Keseluruhannya, kajian ini telah membuktikan bahawa filem Labu-Labi karya P.Ramlee telah mengetengahkan unsur teladan dalam pelbagai konteks untuk memberikan kefahaman dan impak emotif secara berkesan melalui penyampaian dalam bentuk lakonan yang diiringi dengan adegan-adegan komedi. Hal ini sangat menepati konsep kreatif di mana pengarah menyampaikan mesej secara berkias namun masih mudah difahami dan diterima oleh penonton seiring dengan peredaran zaman. Oleh hal yang demikian, penerapan unsur teladan dalam filem ini dilihat sangat efektif dalam menyampaikan nilai pengajaran agar dapat menimbulkan kefahaman dan unsur tarikan kepada para penonton. Sebelum mengakhiri pembentangan kami pada hari ini, kami telah lampirkan link pautan YouTube filem Labu-Labi arahan P.Ramlee yang merupakan bahan rujukan utama kajian kumpulan kami. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Baliklah teman membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, terima kasih.